Selamat pagi saya ucapkan. Marilah sama-sama kita mulakan majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi pihak Presiden dan warga Universiti Islam Malaysia, saya mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Amir Halaqah kita pada pagi ini, Datuk Faiza Haji Tan Bicik, kepada Naib-Naib Presiden Universiti Islam Malaysia, Datuk Profesor Dr. Ismail Ibrahim yang juga selaku moderator, Datuk Manap Ahmad, tetamu-tetamu yang kita jemput pada pagi ini. Terima kasih kerana dapat meluangkan masa untuk hadir satu program yang dianjurkan oleh Universiti Islam Malaysia ini. HBI, Halaqah Bicara Intelek, siri kedua hari ini akan membicarakan tajuk Islam di bawah Perlembagaan Malaysia. Amir Halaqah kita pada hari ini ialah Datuk Faiza bin Haji Tan Bicik, manakala moderatornya ialah Profesor Datuk Dr. Ismail Ibrahim yang juga Naib Presiden Akademik UIM. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Amir Halaqah dan semua yang hadir pada hari ini, termasuk rakan-rakan kita di Cyberjaya yang juga daripada Bukan Melayu pun ada di sini. Alhamdulillah, kerana ini adalah majlis ilmu. Ini adalah bicara ilmu, bicara intelek. Jadi terima kasih, dan mungkin dalam siri-siri yang akan datang kita akan jemput ramai lagi rakan-rakan yang daripada bukan Islam, bukan Melayu, untuk sama-sama di dalam majlis ilmu ini. Saya tidak melengah masa, mempersilakan. Amir Halaqah adalah satu nama yang kita beri pada jemputan khas yang kita jemput untuk membicarakan tajuk-tajuk tertentu. Dan Amir Halaqah ini akan duduk di atas kursi khas, iaitu kursi yang dikhaskan sebagai Amir Halaqah. Amir Halaqah kita pada hari ini yang sebagaimana saya sebut, Datuk Faiza, dan juga moderator kita ialah Profesor Datuk Dr. Ismail Ibrahim. Kedua-duanya saya persilakan mengambil tempat di atas pentas. Silakan. Datuk-datuk, tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, saya serahkan sesi ini sepenuhnya kepada Profesor Datuk Dr. Ismail Ibrahim untuk mengendalikan halaqah siri yang kedua ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Saudara-saudara sekalian, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Baginda Datuk Osman Desa DOD Datuk Osman Desa DOD. Dan saya ingin mengalu-alukan kehadiran semua teman-teman yang banyak saya kenal di sini, dan juga saudara kita dari Cyberjaya. Terima kasih banyak atas kehadiran.
Sebenarnya kalau ingin dijelaskan, halaqah ini ialah satu terma dalam bahasa Arab. Terma ini digunakan untuk menerangkan tentang satu cara tradisional dalam Islam untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebab asal perkataan halaqah ni maknanya lengkungan ataupun sesuatu yang circle, tapi digunakan dalam istilahnya ialah untuk satu perjumpaan ataupun lengkungan yang dibuat oleh para pelajar yang mengelilingi gurunya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi halaqah ini merupakan satu cara klasik yang lama dalam tradisi Islam, terutamanya digunakan di dalam masjid di Al-Azhar University. Al-Azhar University sebenarnya bermula dengan masjidnya yang lebih 1000 tahun umurnya sekarang. Al-Azhar University merupakan sebuah universiti yang tertua dalam dunia, iaitulah di Mesir, di Kairah. Jadi dalam masjid itulah kita dapat melihat bagaimana di sudut-sudut yang tertentu ataupun dari tiang-tiang yang tertentu terdapat seorang syekhnya, gurunya, dan hari ini kita namakan Amir. Amir sebenarnya merupakan prince, iaitulah seorang anak raja. Jadi hari ini Datuk Faizal menjadi anak raja untuk UIM. Jadi Amir ini maknanya orang yang berpengetahuan tinggi. Dikelilingi oleh para pelajar yang ingin mendapat ilmu yang baik, terutamanya dalam bidang keagamaan. Ini lebih merujuk kepada bidang keagamaan. Dan tradisi ini berlanjutan sehinggalah Universiti Azhar dijadikan sebuah universiti dengan bangunannya yang tersendiri. Tapi halaqah dalam masjid untuk orang dewasa dan sebagainya masih diteruskan. Dan tradisi ini juga sebenarnya dimulakan dalam Masjidil Haram di Mekah yang kita tahu. Dan dalam hal inilah kita dapat melihat dalam Masjidil Haram sehingga sekarang ini dijalankan halaqah. Dan kalau dulu mereka duduk di atas lantai, tapi sekarang ini pengikut yang membuat lengkungan keliling itu yang duduk di atas lantai. Dan yang mengajarnya ialah seorang yang mempunyai pengetahuan tinggi, biasanya sudah digunakan kursi seperti kursi kita pada hari ini. Jadi dalam hal ini saya rasa kalau kita melihat kembali kepada sejarah halaqah ini, maka kita dengan bangganya dapat melihat bagaimana dalam sejarah pembangunan Islam di kalangan umat Melayu ini sudah pun berlanjutan kembali kepada ratusan tahun yang lalu. Apabila umat Melayu juga sebenarnya telah mengikuti halaqah di Masjid Al-Azhar dan juga di Masjidil Haram, sama ada sebagai pelajar ataupun sebagai pengajar. Sebab di Masjidil Haram sudah terdapat dalam sejarah Melayu bagaimana seorang alim ulama kita yang telah pun menjadi ketua halaqah. Mereka mengajar para pengikut, para makmum dalam Masjidil Haram dengan menggunakan bahasa Melayu di dalam Masjid Al-Haram. Dan kita dapat cuba kembali semula kepada sejarah ini, kita akan dapat melihat ramai yang telah pun berketurunan di sini, di dalam alam Melayu, bukan di sini saja, di tanah Melayu dan di Aceh, Indonesia, juga di Petani. Jadi UIM juga bercadang sekarang ini untuk merangka satu kursus untuk ijazah, iaitulah bagaimana pembangunan umat Melayu dalam hubungan dengan Islam dan sejarah kegemilangannya. Dan ini dapat kita ikuti, kita teliti semula, kita melintasi sejarah bagaimana sehinggakan sekarang ini masih ada keturunan daripada orang-orang yang biasa mengajar di dalam Masjidil Haram. Jadi kita dapat menunjukkan dan kita dapat membangunkan semula sejarah umat kita, umat Melayu ini dalam hal ini, kerana dalam pembangunan Islam, Islam tidak mengira bangsa dan keturunan, tapi Melayu juga merupakan satu bangsa yang telah memainkan peranan yang penting kembali kepada sejarah kegemilangannya. Jadi hari ini saya tidak ingin berbicara dengan lebih panjang tentang halaqah. Itu adalah sebagai background, sebagai latar sejarah tentang halaqah dan tentang tujuan kita untuk merangka program akademik tentang sejarah ataupun pembangunan tamadun dan pemikiran Melayu yang akan juga kembali kepada orang peranan Melayu, kerana selama ini mungkin orang mengingati bahawa Melayu tidak mempunyai peranan dalam pembangunan
pendidikan Islam, ya, balik kepada Al-Azhar dan juga kepada Masjidil Haram. Hari ini kita berbangga dan kita bertuah kerana mendapat seorang yang telah banyak pengalaman dan telah banyak memberi sumbangan bakti kepada bidang perundangan di dalam negara kita sejak lama. Beliau ialah Yang Bahagia Yang Amat Arif Datuk Faizah bin Haji Tan Bicik. Beliau sebenarnya sudah berumur masuk 70-an, tapi lebih muda daripada saya. Dan mudanya itu adalah kerana muda di dalam hati. Dan selalu orang sebut Datuk Faizah, the age is just the numbers. Umur itu hanyalah angka-angka yang kosong, tidak berarti apa-apa. So jadi Datuk Faizah dengan saya lebih kurang semasa saya baru dilahirkan, mungkin saya baru bangun nak berjalan, barulah Datuk Faizah dilahirkan. Tuan-tuan boleh tahu berapa umur dia, berapa umur saya. Jadi Datuk Faizah dia telah mendapat, sebenarnya di awalnya kelulusannya ialah Language Institute Pantai Valley, Kuala Lumpur, Maktab Guruan Bahasa. Maktab Guruan Bahasa ni ialah melatih guru-guru. Jadi kita kebanyakan orang Melayu ni ialah kelulusan dalam bidang perguruan, guru-guru Melayu. Mereka punya peranan yang besar. Kemudian pada tahun 72 beliau mendapat Barrister of Law Lincoln Inns, London. Lincoln Inns ini adalah satu tempat yang amat termasyhur, terkenal dalam dunia antarabangsa, iaitu orang yang berkelulusan Lincoln Inns ini maknanya orang yang betul-betul cemerlang. Kemudian apabila ditubuhkan UIA, maka beliau telah mengambil Diploma of Sharia Law and Practice pada tahun 1988. Dan pada tahun 1990 beliau telah mengambil Master of Comparative Law, MCL, International Islamic University Malaysia, pada bulan Julai 1990. Jadi saya rasa saya tidak perlu menyambung terlalu panjang kerana kita ingin mendengar apakah yang akan disebutkan oleh Yang Arif. Tapi pekerjaannya Advocate and Solicitor Malaya tahun 73 sampai tahun 88. Dia telah menjadi Advocate and Solicitor Malaya. Tahun 2 bulan 1 bulan 12 1988 appointed as Judicial Commissioner Kuala Lumpur. Pada 1 bulan 8 90 elevated to High Court Judge. High Court Judge masa itu tahun 90. Dan sehingga 91, sehingga 94, sehingga 99 terus menerus menjadi High Court Judge. Amat digeruni dan mempunyai judgement yang saya rasa agak luar biasa dalam tanah air kita. Beliau saya rasa salah satu yang disebut dalam kesnya, sama ada betul atau tidak, mungkin perlu pada pembetulan, bahawa seorang Muslim tidak boleh murtad, seorang Melayu tidak boleh murtad, kerana dalam perlembagaan telah tertulis Melayu ialah yang beragama Islam. Kalau dia murtad, dia tidak menjadi orang Melayu. Okay, subject to your correction. Jadi beliau telah bersara pada 6/10/2005. Masa itu sudah bersara dan telah pun menyertai banyak bidang yang lain, termasuk yang sekarang ni ialah menjadi pensyarah di USI. Jadi saya rasa dengan itu saya cuma ada sedikit lagi, minta maaf Datuk Yang Arif, sebab saya perlu ada satu buku, Jati Diri Kebangsaan Manhaj Islam Hadari. Itulah satu proceeding conference, seminar yang diadakan di Institut Islam Hadari semasa saya menyertai institut itu, dan buku ini telah dikeluarkan oleh Institut Islam Hadari pada tahun 2010. Dalam buku ini, kalau kita lihat kandungannya ialah kertas-kertas kerja yang dibentangkan dalam conference itu, maka sebenarnya saya ingin juga membaca sedikit apa yang telah ditulis dalam buku itu. Pertama, ini yang saya tulis. Satu Malaysia, pembentukan jati diri kebangsaan.
negara kita mempunyai sejarah yang tidak mengamalkan dasar asimilasi yang meleburkan keturunan bangsa, bahasa dan budaya, hatta nama seseorang, kaum pendatang atau kaum minoriti mengikut latar belakang budaya dan bahasa, keturunan penduduk asal Nusantara dan sebagainya tidak diubah. Kita sebaliknya mempunyai dasar hidup bersama secara aman. Artinya peaceful coexistence. Dan kita juga bersatu dalam kepelbagaian, unity in diversity. Jadi saya menulis begitu, tujuannya ialah untuk membangkitkan sedikit perbahasan kita tentang undang-undang. Dasar kepelbagaian yang dilindungi oleh perlembagaan ini mungkin Datuk Ma'arif beritahu. Dasar ini memberikan sedikit kelebihan kepada beberapa perkara yang tertentu, termasuk dalam bidang amalan agama. Perkara 3.1 perlembagaan. Jadi dalam hal ini, dalam konteks ini, Faiza, iaitulah yang Ma'arif pada kitab ini berhujah dan memberi pandangannya dengan katanya, saya petik, saya berpendapat, ini kata Datuk Faiza, ini bermakna agama Islam mempunyai kedudukan istimewa daripada agama-agama lain, di mana-mana bahagian persekutuan. Inilah yang terjadi di negara ini, ya, yang sudah disebutkan oleh Datuk Faiza. Dan dalam halaman yang lain, saya ingin juga menyebut satu petikan daripada Zainal Rijal, iaitu halaman 76. Saya harap tuan-tuan sabar dengan saya nak cari benda ni. Maklumlah, bukan saja sebagai orang Melayu, tapi kerana umur sudah lanjut, jadi semuanya slow. Zainal Rijal menyebut, ini dalam perlembagaan juga, Tun Salleh Abbas dalam kes Cik Umar Cik Suh lawan Public Prosecutor telah memberi tafsiran yang betul kepada Islam berdasarkan buku di Islamic Law and Constitution, tetapi telah menyempitkan aplikasi perkara 3 tersebut berdasarkan niat dan hasrat penggubal perlembagaan. Walaupun demikian, Tun Salleh Abbas tidak memutuskan bahawa negara ini adalah negara sekular sebagaimana yang sering dihujahkan. Ini Zainal Rijal, tetapi hanya sekadar mengatakan undang-undang yang terpakai adalah undang-undang sekular bagaimana yang dibenarkan oleh perkara 162 perlembagaan. Mungkin kesilapan yang ketara di dalam penghakiman tersebut ialah menggunakan perkataan undang-undang sekular yang mana sepatutnya digunakan perkataan undang-undang sedia ada, existing laws. Ini saya cuma ingin membangkitkan sedikit beberapa provokasi sebagai memulakan acara kita pada hari ini. Kemudian halaman 61, Datuk Faiza sendiri menyebut, iaitu Malaysia is a religious, not a secular state. Ini kalau dibandingkan dengan Tun Salleh Abbas tadi. Non-Muslims have wide religious freedom, but they are prohibited from propagating their faith among Muslims. Kebebasan beragama tidak berlaku kepada orang Islam. The Constitution does not speak to the rights of an atheist or agnostic. Jadi saya rasa dengan beberapa introduction ini kita mendapat sedikit pandangan yang agak conflicting, tetapi semuanya menuju kepada satu kesimpulan. Dan saya harap pada hari ini kita semua dapat menimbulkan berbagai persoalan. Dan saya rasa Yang Arif mempunyai masa yang panjang untuk berbicara dan juga untuk berbincang, berinteraksi dengan para hadirin sekalian. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Arif untuk menyampaikan ucapannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang diberi pada saya ialah Islam is the religion of the Federation,
but as a religion may be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana pelosok persekutuan. Apa yang kita sebut tentang perkara tiga ni ialah Islam sebagai agama persekutuan. Artinya persekutuan Malaysia mempunyai agama. Biasanya dalam negara tak ada agama, tapi di sini negara mempunyai agama. Negara adalah negara Islam. Penduduknya boleh jadi bukan orang Islam, boleh jadi orang Islam, ya. Jadi terdapat di Malaysia segala cara rasmi hendaklah dibuat berlandaskan Islam, kerana Islam adalah agama persekutuan. Segala acara rasmi yang tidak berlandaskan Islam tidak dibenarkan dan sebenarnya. Dalam perlembagaan kita dapati memperkuatkan lagi tentang Islam sebagai agama rasmi ialah tentang perkara 32 yang mengatakan kepala utama iaitu agung dan pengurusi agung hendaklah daripada orang Islam. 38 kita ada Majlis Raja-Raja Melayu yang memutuskan banyak perkara. Perkara 39 kita ada kuasa yang terletak kepada persekutuan. Dan perkara 71 ini bukanlah bermakna perlembagaan negeri tidak terjamin. Perlembagaan negeri, tiap-tiap negeri sentiasa terjamin. Perkara 153 ialah kota untuk perkhidmatan permit dan sebagainya untuk orang Melayu. Dan bahagian 3 ialah kewarganegaraan. Jadi jelas pada kita dalam perlembagaan, bila Islam dikatakan adalah agama rasmi dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai, bermakna jika pengamalan agama-agama lain itu mendatangkan huru-hara, maka ini tidak dibenarkan. Dan adakah ini bermakna mengamalkan agama Islam itu dengan huru-hara dibenarkan? Setakat ini belum ada case law tentang perkara ini. Agaknya kalau ada benda-benda yang berlaku di masa hadapan, agaknya boleh kita rujuk balik kepada tiga ini untuk menentukan sama ada itu boleh berlaku atau tidak. Di sini kita dapati segala negeri mempunyai sultan. Tiap-tiap negeri sultannya adalah menjadi kepala agama. Dan di mana tidak ada sultan seperti Melaka dan Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak, maka yang di-Pertuan Agong akan menjadi kepala agama bagi negara-negara itu. Ini terdapat dalam Seksyen 5 tiap-tiap perlembagaan negeri tersebut. Tadi saya katakan bahawa kedudukan agama Islam di negara ini ialah bergantung kepada artikel 3. Dan orang Melayu didapati beragama Islam. Jadi bolehkah orang Melayu, boleh tak kita jadi orang Melayu tapi tidak beragama Islam? Kalau ikut perlembagaan tidak boleh.
Jadi tidak ada orang Melayu di sini boleh katakan saya bukannya orang Islam. Saya orang Melayu tapi saya Kristian, saya Buddha. Tak boleh kata begitu. Kalau tak boleh kata begitu, maknanya dia terkeluar daripada istilah Melayu. Kalau terkeluar daripada istilah Melayu, maka dia tidak menjadi rakyat negara ini lagi. Inilah perkara yang orang Melayu mesti ingat. Jangan dengan sewenang-wenangnya mengatakan saya bukan beragama Islam lagi. Dan kalau kita beragama Islam, maka kita hendaklah menurut secara khusus prinsip-prinsip yang terdapat dalam agama Islam. Dalam perlembagaan diperuntukkan bahawa dalam diperuntukkan iaitu di dalam Army, Navy, Polis dan juga di dalam public service hendaklah mempunyai sekian banyak orang Melayu, ya, hendaklah dikuasai oleh orang Melayu. Begitu juga tentang judicial service, ya, hendaklah dikuasai oleh orang Melayu. Dan bukan itu saja, tiap-tiap negeri pun mesti mempunyai lebih orang Melayu dalam tiap-tiap department atau department yang dia diapakan. Dulu telah ada satu arahan, sama ada arahan ini masih beroperasi lagi atau tidak, saya tidak dapat memberitahu di sini, iaitu dalam Home and Foreign Service, iaitu kedutaan dalam negeri dan luar negeri, tiap-tiap 4 orang Melayu yang dilantik menjadi pegawai baru orang bukan Melayu. Dalam menjadi magistrate, menjadi hakim, tiap-tiap 3 hakim atau 3 magistrate baru ada 1 orang magistrate yang bukan Melayu. Dalam custom 3 Melayu, 1 bukan Melayu. Dalam polis 3 Melayu, 1 bukan Melayu. Dalam askar 4 Melayu, 1 bukan Melayu. Ini yang dimaktubkan dalam artikel 153 dalam perlembagaan. Jadi penubuhan orang begini tadi ada setakluk kepada perlembagaan. Walaupun siapa baik memerintah negara ini, walaupun orang itu bukan orang Islam atau bukan orang Melayu, dia terpaksa akur dengan peruntukan 153 ini. Dan dalam hal-hal health dan medical, telekom, veterinary, pertanian, perikanan, income tax, immigration, maka dalam perkara ini adalah terpulang kepada department ataupun jabatan-jabatan berikut untuk mengikut kehendak perlembagaan itu. Dan juga dalam perkara ini terpulang kepada ketua pegawai departmen itu seperti MARA, MIDF, FAMA, NEB, EPF, RRI, RISDA, Tabung Haji dan Felda untuk membanyakkan atau untuk mengekalkan peratus orang Melayu dalam departmen tersebut.
Semasa kita merdeka dulu, satu daripada kehendak perlembagaan masa itu yang diutarakan oleh Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak ialah tentang orang bukan Melayu, bagaimana dia boleh menjadi rakyat negara ini selepas merdeka. Satu dia peruntukan dia ialah dia hendaklah mahir dalam bahasa Melayu. Dan didapati pada masa itu tidak berapa ramai orang-orang bukan Melayu yang mahir dalam bahasa Melayu. Jadi peruntukan ini dikecualikan pada hari kemerdekaan. Hari ini artikel 153 ini telah diubah sikit dan di mana dibuat dalam 4 kumpulan, iaitu kumpulan pengurusan tertinggi, kumpulan pengurusan dan profesional, kumpulan sokongan 1 dan kumpulan sokongan 2. Jadi jabatan kerajaan sekarang tertakluk kepada 4 kumpulan dan jawatan-jawatan yang berikutnya mengikut 4 kumpulan ini. Semasa merdeka dulu, masa itu Encik Tan Siew Sin, masa itu dia masih encik lagi, dia Menteri Finance, Minister of Finance. Dia telah menyoal, dia telah bercakap tentang apa yang diutarakan oleh Encik Lee Kuan Yew masa itu. Kita mesti tahu sebelum merdeka dulu, Singapura sungguh pun ditadbir oleh PAP, Parti Tindakan Rakyat. Lee Kuan Yew yang sebenarnya bacaan saya lah, dia tidak hendak dikeluarkan sebagai sebuah negara merdeka begitu, tapi Tunku Abdul Rahman telah mengeluarkan Singapura. Dia hendak Singapura menjadi sebahagian daripada Persekutuan Tanah Melayu seperti Penang, seperti Melaka, tapi telah dikeluarkan. Agaknya tujuan dia buat begitu agaknya pada satu ketika dia boleh partinya boleh memerintah, iaitu Parti Tindakan Rakyat. Agaknya boleh jadi dia bercita-cita nak menjadi Perdana Menteri yang dia boleh jadi kalau partinya menang. Itu ikut bacaan yang saya ikut dalam buku-buku yang ada pada hari ini. Di awal kemerdekaan kita dapati bahawa perkataan Malaysian Malaysia digunakan, dan ini merujuk kepada perlembagaan kita, dan ini merujuk kepada perlembagaan kita kerana dia hendak merujuk kepada orang-orang yang bukan Melayu, sungguh pun dia rakyat negara kita. Walhal artikel 153 ini bukanlah artikel yang dicadangkan oleh kerajaan perikatan, iaitu kerajaan perikatan yang membawa kita merdeka negara kita pada hari ini. Dia dibawa oleh Mr. Lee pada waktu itu. Dalam hal ini kita dapati di Malaysia pada awal-awal kemerdekaan, segala peruntukan yang diperuntukkan dalam perlembagaan itu telah dilaksanakan dengan begitu hati-hati lagi dan mesti mendapat
kelulusan dalam parlimen. Oleh sebab members of parliament atau ahli parlimen pada masa itu begitu cekal dan begitu berhati-hati, maka kita dapati hari ini perlembagaan itu begitu kuat dan tepat pada maksudnya. Akhir sekali saya nak sebut sikit ialah tentang Reid Commission. Sebelum kita merdeka dulu, kerajaan Inggeris telah menubuhkan satu komisen, satu suruhanjaya yang dipengerusikan oleh Lord Reid. Lord Reid telah datang ke Malaysia dan telah berjumpa dengan orang ramai di seluruh Malaysia mengikut termasuk Sabah dan Sarawak, bertanyakan sama ada mereka hendak merdeka atau tidak dan bagaimana kemerdekaan itu hendak dijalankan. Keputusan Reid Commission inilah yang mendapatkan bahawa kebanyakan orang di Malaysia menghendakkan kemerdekaan. Maka kita merdekalah selepas Reid Commission membuat keputusan begitu. Itulah saja yang saya dapat cara ringkas saya beri tahu pada tuan-tuan, dan saya ada, kalau ada beberapa soalan saya boleh menjawabnya. Teknologi. Demikianlah tuan-tuan dan puan sekalian, dan saya ucap banyak terima kasih kepada Yang Arif yang telah memberi sedikit penjelasan tetapi mengandungi makna yang banyak. Pertama ialah tentang gubalan perlembagaan yang dibuat oleh satu suruhanjaya yang diketuai Lord Reid. Yang kedua ialah tentang bagaimana Tunku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri yang pertama telah menghantar memorandum atas nama Parti Perikatan masa itu untuk memasukkan perkara 153 bahawa Islam adalah agama persekutuan, dan sebagai balasannya komponen Parti Perikatan bersetuju supaya dimasukkan bahawa agama-agama lain boleh diamalkan, tapi syaratnya in peace and harmony, dalam keadaan aman dan damai. Artinya perlembagaan telah menetapkan bahawa untuk mengikut agama, melaksanakan agama dan sebagainya hendaklah dijalankan secara aman dan damai, terutamanya oleh agama-agama yang lain. Kerana agama Islam sudah tentu tanpa disebut tidak harus dipraktiskan dalam keadaan yang huru-hara. Yang ketiga, enactment dalam perlembagaan banyak menyebut tentang hak istimewa orang-orang Melayu. Satu daripadanya seperti yang disebut oleh Arif tadi ialah bahawa orang Melayu adalah orang yang disebut dalam perlembagaan sebagai beragama Islam, berbahasa Melayu dan bertradisi kebudayaan Melayu. Jadi sesiapa yang keluar daripada Islam, statusnya sebagai Melayu telah lucut. Artinya dia tidak harus mendapat segala keistimewaan yang diperolehi orang Melayu. Dan seterusnya sebagai implikasi juga daripada enactment ini bahawa Malaysia adalah negara yang berlandaskan agama, religious based nation, bukan negara sekular. Ini harus dipahami dengan sebaik-baiknya, iaitu Malaysia berlandaskan agama, religious state. Sebab telah disebut tentang agama. Banyak negara lain tidak menyebut tentang agama, termasuk negara Islam jiran kita yang mempunyai majoriti penduduk Islam, and the most populous country, Muslim country in the world, our neighbor. Dia tidak menyebut pun tentang agama. Jadi agama itu adalah merupakan satu perkara yang disebut secara khusus dalam perlembagaan Malaysia. Dan
perlembagaan harus dihormati oleh semua kerajaan yang memerintah Malaysia. Agung dan Majlis Raja-Raja adalah merupakan ketua-ketua agama dan adat istiadat Melayu. Jadi dengan itu saya rasa banyak perkara yang boleh kita persoalkan dan boleh kita timbulkan. Jadi hari ini terserah kepada kebijaksanaan para hadirin untuk mengemukakan sebarang persoalan, komen, kritikan dan lain-lain yang harus diberi dalam keadaan yang penuh etika dan beradab dalam halaqah. Kerana menghormati halaqah adalah satu yang disebut sini halaqah ialah bicara intelek. Kalau orang intelek ni biasanya dia tidak fanatik, tidak taksub, dan intelek harus beretika, berakhlak. Jadi dalam hal ini saya bukan menyebut bahawa kita tidak intelek, tapi kalau kita keluar daripada bidang-bidang etika dan akhlak, artinya kita tidak intelek. Jadi dengan segala hormatnya saya membuka. Ya, silakan yang pertama sekali orang dalam, Dr. Khalid. Ini orang dalam UIM yang Assalamualaikum. Saya tak mahu sebut benda lain. Dr. Khalid ya? Assalamualaikum. Ada? Adik-adik. Boleh dengar tak? Yang Boleh. berbagi Datuk, saya nak tanya apakah kedudukan Bumi Putra dalam konteks Datuk cerita tadi, apabila seseorang Melayu bukan lagi Islam, maka dianya bukan Melayu lagi. So, kedudukan Bumi Putra itu macam mana? Dan kalau orang Melayu quote-unquote yang bukan Islam dalam borang tu, apabila ditanya bangsa, macam mana dia nak jawab? Terima kasih. Bumi Putra. Terima kasih. Yang sebenarnya perkataan Bumi Putra tu tak ada dalam perlembagaan. Yang ada dalam perlembagaan ialah orang Melayu. Jadi sama ada orang Melayu atau orang bukan Melayu. Jadi Bumi Putra tu hanya slogan berkempen agaknya orang parti politik saja. Tidak diterima dalam mahkamah tentang perkataan Bumi Putra itu. Kerana tidak ada pengertian yang diberikan kepada apa yang dikatakan Bumi Putra. Ya. Yang ada ialah orang Melayu. Terima kasih. Tak ada takrifan Bumi Putra. Kalau orang Melayu Depan, give microphone. sekali lagi, kalau orang Melayu quote-unquote yang bukan beragama Islam dan dia kena isi borang, bangsa dia tu, dia tahu apa? Kalau orang Melayu, dia bukan beragama Islam, dia bukan orang Melayu. Dia tak boleh kata saya orang Melayu, tapi saya agama Kristian, saya orang Buddha, tak boleh. Dalam konteks perlembagaan persekutuan lah, ya, bukan dalam konteks luar negara, ya. Macam di Singapura kita boleh kata kita orang Melayu walaupun kita Kristian, ya. Di Indonesia pun begitu juga. Di Indonesia yang mustahak ialah bangsa. Aku bangsa Indonesia. Apa agama tu tidak berapa mustahak di Indonesia. Jadi bila kita pergi makan di hotel-hotel ternama, kita jangan terkeliru. Kadang-kadang ada benda yang haram disajikan di situ dan tidak ditulis itu haram. Jadi kita mesti faham tu, ya. Keadaan culture lah. Terima kasih. Kalau Dr. Khalid Fahdi, okey. Sebab tu dalam ini Datuk, Ya. ada masa saya masih menjadi lembaga pemegang amanah satu Malaysia, ada satu pandangan daripada beberapa orang ahli itu bahawa dalam borang-borang sekarang ini harus dihapuskan bangsa, tapi dia adalah bangsa Malaysia, agama itu dikekalkan, agama Islam ataupun Kristian, Hindu dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi bangsa tu nak masuk bangsa Melayu, Cina, India, Kadazan dan sebagainya. Sebab itu tidak ada. Itu pun ada pros and cons. Ada yang menentang dan ada yang bersetuju. Jadi dalam borang itu. Jadi bangsa Bumi Putra tak ada.
Maknanya kalau Bumi Putra itu adalah takrifan yang baru, tidak dalam perlembagaan. Not a legal term. Silakan Ustaz Mohtar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih terima kasih dengan butiran yang ceramah berikan tadi. Tapi kebanyakannya ialah menyentuh mengenai hak istimewa Melayu dan tidak memfokus kepada Islam sebagai agama resmi. Terima kasih walaupun sedikit, tapi memberi panduan pada kita banyak juga. Tapi namun pada saya lah, kita dah merdeka lebih 50 tahun. Sejauh manakah hak semua itu kita sejauh manakah hak istimewa kita yang ada dalam perlembagaan itu terjamin dan kekal dan tidak menjadi kerisauan pada kita. Sebab yang berlaku sekarang ini ialah banyak hakisan. Bila sebut hak istimewa Melayu termasuklah beasiswa. Tetapi realitinya sekarang orang Melayu masih lagi terpinggir-pinggir, minta-minta beasiswa tapi tak dapat. Itu isi yang kedua, yang pertama. Yang ketiga, di segi tanah rizal Melayu, mengapa dihancurkan tapi tidak diganti? Dan kalau nak diulas balik, banyak lagi yang boleh diceritakan. Yang kedua, bila disebut perlembagaan ini, maka kita jangan, dia berkaitan dengan Hari Kemerdekaan 31 Ogos 57. Itu merupakan hasil perjuangan orang-orang dulu. Semua orang tahu 31 Ogos 57, tapi sebagai share untuk dalam Dewan ini saya nak beritahu, dan mungkin ramai yang tak tahu, Islam ini merupakan sebagai perjuangan alim ulama kita dulu lagi. Sebab itu dengan sendiri UMNO Accord dia dimasukkan dalam perlembagaan. Jadi dengan sebab itu mungkin ramai yang tahu tarikh merdeka 31 Ogos. Sehingga kan Piramli pun ada nyanyian yang tanya Saroma. Begitu juga Sudirman ada lagunya. Tapi saya nak cerita sikit sebagai share, bukan saya nak tunjuk pandai. Siapakah yang menentukan, mencadangkan tarikh merdeka itu? Jangan kita lupa. Allah, saya bernasib baik sebab saya berguru di sekolah di Ahmad Badawi. Ayah dia bernama Allah Fahim, iaitu di Kepala Batas, terkenal dengan sekolah Dairatul Ma'arif Al-Wataniyah di MW. Saya rasa ini juga sekolah kita punya Dato' Usman Desa. Jadi saya nak cerita sikit, pengalaman. Mungkin ramai tak tahu, tapi pengalaman. Sebelum Tengku Abdul Rahman berangkat untuk rombongan Running Merdeka dengan London sebagaimana yang dikatakan tadi, jadi pemuda UMNO, itu kan pada masa itu ialah Sadul Zubair, dan naik puan pemudanya ialah Haji Ahmad Balawi, iaitu Haji Ayah Paklah sekarang, iaitu Ayah Paklah. Iaitu mereka bersidang di Kepala Batas itu, sekolah agama rakyat itu. Dia sebagai belum merdeka sebab masa itu UMNO tak banyak duit, tak bersih sekarang bila buat persidangan buat hotel mahal-mahal. Salah satu resolusinya ialah bila rombongan Tengku berunding merdeka di London, mesti bawa tarikh merdeka. Tapi bila resolusi itu wujud dalam resolusi pemuda UMNO, Tengku Rahman pun terpinga-pinga. Bila, bahasa Kedah, bila. Jadi dia tak tahu bila tarikh. Bila dengan sebab itu orang bisik kat dia, tolong jumpa orang tua ni. Dia ni ahli falaki. Ahli falaki maksudnya yang mahir dalam astronomi. Tanya dia. Bila tanya dia, dia mencadangkan 2 tarikh. Dengan khabar dia jawab sama aja, bukan kira secara serius. Iaitu dia mencadangkan 31 Ogos 57 sebagaimana kita berjaya, dan kalau tak berjaya
Tarikh yang kedua ialah tarikh yang sama tiap 1 Ogos juga, tapi tahun 61. Tapi banyak orang pangkal dia kata kalau kita tak baca 57 kita berontak. Tapi orang tua dia jawab, jangan, kita ni ada apa, nanti rugi kita aja. Jadi dengan sebab itu sebagai satu share pada saya memberikan maklumat, siapa yang menentukan tarikh merdeka ini ialah seorang tuan guru ahli falaki yang saya sendiri begitu kagum. Sekarang ini misal kata, kalau kita nak tahu waktu sembahyang senang dalam kalender ada, dan surat khabar ada. Tapi mula-mula saya belajar di sekolah itu sudah ada disusun satu takwim ad-daimi nama dia. Dalam satu masa itu, dalam satu menilakat aja, dia tulis Zuhur 1 Januari, Zuhur berapa, asal berapa sebagai, sampai hari kedua dan Februari dan sehingga 31 Disember 31. Itu sebagai satu kata nostalgia saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya rasa saya boleh sahkan bahawa tarikh ini semasa saya menyandang kursi Syekh Abdullah Fahim dengan DOD pun boleh sahkan adalah juga mengikut pandangan daripada Syekh Abdullah Fahim, Datuk kepada Datuk Abdullah Badawi sekarang dalam menteri kita dulu. Itu tak kena mengena agaknya dengan cadangan Datuk. Jadi mungkin soalan yang disebut tadi itu yang mungkin yang Arif jelaskan, terutama tentang hak istimewa orang Melayu yang mulai terhakis kata beliau, bukan kata saya, tentang beasiswa, tanah dan sebagainya. Ya, tentang hak istimewa orang Melayu, katanya dalam keadaan sekarang ini setelah kita merdeka lebih daripada 50 tahun, maka nampaknya mulai dikurangkan, dihakiskan. Saya tidak faham maksudnya, tapi maknanya sukar untuk mendapat beasiswa. Yang saya maksudkan ialah begini, beasiswa ataupun Hak milik tanah. hak milik tanah yang patutnya diberi pada orang Melayu yang masih kekal lagi, sekarang sudah berkurangan. Orang Melayu masuk universiti yang minta bantuan kadang-kadang tidak dapat, disuruh minta pinjaman mara, pinjaman muda. Dulu tak ada pinjaman ni dah. Kita diberi scholarship, duit rakyat, diberi pergi universiti. Jadi ini yang saya maksudkan. Okey. Ya. Ini macam disebut oleh Perdana Menteri kita Dr. Mahathir dan Dr. Mahathir bahawa pada masa kita baru merdeka, kita sentiasa diberi tongkat untuk berjalan dengan betul. Tetapi apabila kita telah mencapai kemerdekaan yang begitu lama dan kita tidak lagi mengalami kelemahan dari sudut fizikal dan material, maka tongkat itu diambil semula. Artinya tidak selama-lamanya kita hanya mengharapkan beasiswa ataupun bantuan kerajaan. Itu maksudnya supaya orang-orang Melayu ini lebih berdikari dan diberi peluang yang banyak untuk memperbaiki, meningkatkan keadaan ekonomi, pendidikan dan sebagainya oleh kerajaan. Jadi sekarang ini kita kena tanya diri kita, jangan menyalahkan orang lain. Ya, dalam hal inilah pandangan saya. Ada lain-lain pandangan? DOD? Saya tanya dari segi sejauh mana terjaminnya akta itu sendiri. Saya boleh jawab, terjaminnya ialah selama mana? Ya. Terhakis. Kalau tidak, apa guna akta kita? Orang lain menuntut, kita pula menyerah. Itu maksud saya. Itu bukan emosi. Ya, bukan. Ya. Saya pun tidak emosi. Dan yang Arif lagi tidak emosi, amat tenang. Artinya ini adalah sesuatu yang bergantung kepada pemerintah yang memerintah dan bergantung kepada kekuatan perlembagaan. Sudah ada kekuatan, tetapi pelaksanaan mungkin tidak begitu. Dasarnya ada, tetapi pelaksanaannya mungkin tertakluk kepada pentafsiran daripada orang-orang yang memerintah. Dan ini tidak berarti mencabar perlembagaan. Dalam perlembagaan memang ada peruntukan itu, tetapi harus disesuaikan dengan perkembangan dan pembangunan semasa.
Betul, macam mana? Saya fikir kalau orang Melayu masuk universiti atau pendidikan tinggi dalam dan luar negeri dengan sendirinya hendaklah dibantu, hendaklah diberi. Ustaz namakan beasiswa dan sebagainya, dia beri bantuan saja. Dan bila dia balik, dia boleh bekerja dan tak payah bayar. Sehingga itu patut dilakukan hingga sekarang, ya. Tak payah pinjaman daripada mara dan sebagainya, ya. Tempat saya di Institut Profesional Baitul Mal yang saya jadi pengurusi, siapa yang masuk dan dia berhak mendapat bahagian wakaf, bahagian zakat asnaf, dia diberi percuma. Zakat memang tak payah kita bayar balik. Dan ada juga pinjaman-pinjaman yang diberikan sekiranya pelajar itu menunjukkan prestasi yang baik, first class honors dan sebagainya, dia akan di-convertkan kepada scholarship ataupun di-reducekan bayaran balik. Ini yang masuk mendapat pinjaman yang begitu lumayan, tetapi pelajarannya lemah, dia harus membayar semula, ke semua sekali. Kalau diberi peluang, maknanya semuanya tidak mau membayar. Saya dalam hal ini memang tidak adil juga kepada kita. Saya fikir bila saya kata beri peluang tadi, untuk mendapatkan satu degree sebenarnya 3 tahun saja. Kalau dia melebihi 3 tahun, maka dia tak payah dibantu lagi lah. Kalau dia nak mulakan juga, nak sambung juga, dia kena duit dia sendirilah. Jadi itu perkara dia. Bukan makna kita sentiasa sambung dia sampai dia lulus dan dapat ijazah. Betul. Betul. Betul malam. Ni Bincangan kita mengenai perlembagaan. Yang lain itu hanyalah cabang-cabangnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai keseluruhan, saya memohon izin perlembagaan yang pada masa ini disanggah oleh bukan Islam atau bukan Melayu, sedangkan semasa menggobal perlembagaan itu dan lebih daripada 100 memorandum dihantar oleh orang-orang Tionghoa kepada Suruhanjaya. Sedangkan memorandum yang dihantar oleh orang Melayu kurang daripada jumlah itu. Sejarah telah membuktikan gambar mendiang satu celok menjemput ahli-ahli Suruhanjaya datang makan tengah hari di rumahnya. Tidaklah mendiang Tan Cheng Lock untuk menjemput ahli-ahli panel Suruhanjaya itu datang ke rumahnya hanya sekadar untuk makan tengah hari. Tentu ada matlamat dan maksudnya di situ. Dan pihak Suruhanjaya telah mendengar apa yang disuarakan oleh Tan Cheng Lock dan pegawai dan pengikut-pengikutnya pada masa itu. Jadi saya rasa tidak adil untuk mengatakan bahawa perlembagaan yang ada sekarang ini memihak kepada mana-mana pihak. Perkara yang kedua saya nak sebut ialah berkenaan Melayu dan Bumiputra. Saya kurang pasti sama ada dalam perlembagaan itu disebut Melayu, maksudnya perlembagaan kita dipindah pada tahun 63 apabila kita nak ada bergabung dengan Sabah dan Sarawak, maka lain kali perlembagaan kita itu diselaraskan kalau tak salah saya. Kemudian di situ mungkin adanya perkataan Bumiputra
Bumiputra tidak dipakai di tanah di Semenanjung, tetapi Bumiputra dipakai di Sabah dan Sarawak. Itu. Dan yang ketiga, saya nak sebut bahawa agama Islam memang dalam memorandum yang dihentak oleh Perikatan telah menyebut tentang perlu wujudnya Islam sebagai agama persekutuan. Tetapi kebanyakan ahli panel Suruhanjaya itu tidak bersetuju memasukkan Islam sebagai agama persekutuan. Namun Hakim Hamid daripada Pakistan telah membangkitkan perlunya Islam menjadi agama persekutuan. Malah Hakim Hamid dari Pakistan telah menyediakan satu paper menyokong atas cadangan itu dan dibentang kepada Suruhanjaya, dan Suruhanjaya akhirnya menerima. Ceritanya mungkin ada banyak dengan Sultan dan sebagainya, cerita yang tak perlu disebut. Dan yang ketiga saya nak sebut ialah undang-undang yang dipakai oleh Kerajaan Malaysia, undang-undang yang dipakai di dalam mahkamah kita, dan undang-undang yang dipakai oleh kerajaan negeri di mahkamah syariah. Saya cuma nak timbul satu perkara, satu isu yang ingin mendapat pandangan daripada yang berbahagia itu, iaitu perkara rogol atau zina yang ada hukumannya dengan sama ada direjam atau tidak. Bolehkah hukuman itu dilaksanakan atau tidak? Saya nak kemukakan satu isu, iaitu dalam Al-Quran telah menyebut banyak kali disebut berkenaan dengan nutfah atau air mani. Banyak kali disebut dalam berkenaan nutfah atau air mani. Dalam kajian saintifik didapati bahawa nutfah itu boleh menghasilkan DNA, dan DNA itu boleh menjadi saksi kepada kes rogol atau zina. Tetapi saya kurang pasti dalam hukum syarak, dalam mahkamah syariah atau hukum syarak, mesti ada 4 orang saksi. Malah ada ulama yang mengatakan mesti melihat perkara itu berlaku seperti bedang masuk dalam lubang jarum. Jadi begitu halus sekali untuk menjatuhkan hukum zina atau hukum rogol itu tadi. Persoalannya ialah orang yang kena rogol itu direjam sebabnya dia sudah ada bukti dia berzina kerana sudah ada dalam perutnya. Sedangkan rogol itu lari lepas kerana dia terpaksa membuktikan 4 orang saksi yang sukar untuk didapati. Jadi persoalan saya, bolehkah DNA itu mengganti saksi yang 4 orang? Pada saya, saksi yang 4 orang itu bermaksud supaya orang apabila perbicaraan itu berjalan dengan adil. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk Manap. Dia mengkaji undang-undang tentang perlembagaan. Datuk, saya ingat tentang perlembagaan jelas ya. Cuma yang akhir tadi, iaitu menggunakan scientific evidence untuk menentukan laki-laki yang merogol. Sebab kalau nak tengok 4 orang seperti, maaf ya, pedang masuk sarung dia, bukan pedang masuk apa tu, jarum.
Tak apa. Mana 4 orang kena saksikan perbuatan zina seperti orang mengambil pedang dan masuk dalam sarung dia sendiri. Itu maknanya satu cara untuk menentukan bagi menggunakan hukum hudud. Jadi sekarang ni kes ni ada, Datuk, saya ingat Datuk pun tahu, di Pakistan ada perempuan kerana mengandung sebab berzina dia dihukum, tetapi yang laki-lakinya lepas sebab tidak tahu dan tidak ada saksi 4 orang. Di sekarang ni Datuk Malak timbul, sekiranya kita ingin mencari laki-laki itu, maka kita cuba dapatkan suspek dan buat DNA. Untuk mengganti 4 orang, DNA akan menentukan siapa yang melakukan zina. Betul tak nak? Jadi adakah ini akan termasuk dalam hukuman menggantikan saksi ialah dengan scientific evidence? Bagaimana Encik Arif? Saya ingat dia tak boleh gantikan. Kita terpaksa bergantung pada 4 orang tadi, dan itu peruntukannya. Dia tak boleh apa dengan DNA. Bila kita pergi tentang DNA ni, kita nak tengok pula betul ke tidak yang dibuat tu, instrumen dia betul ke, berfungsi dengan betul atau tidak, macam-macam lagi. Jadi kita kena berbalik pada, sebagai undang-undang kita balik pada yang asal, iaitu berkenaan 4 orang saksi tadi. Saya ingat itu lebih adil lagi kepada kedua-dua pihak. Okey, tak nak. Tak apa. Jadi maknanya mengikut yang Arif, kena mengikut apa yang telah ditentukan, ya. Cuma yang nak Arif, sambung. yang Arif sebutkan tadi itu ialah kes-kes yang dirujuk kepada peguam, bukan hakim. Kes yang disebut oleh peguam bahawa nak menunjukkan, nak mewaswaskan hakim bahawa ini bukan DNA dia punya, tapi apa yang saya maksudkan ialah DNA yang disahkan dan diputuskan 100% dia punya. Itu yang saya maksudkan, bukan perbicaraan yang sampingan dibawa oleh peguam untuk memenangkan orang yang dia bela. Okey, ada komen lagi? Itu saya ingat tidak perlu kita gunakan DNA ni. Saya balik pada saksi, pada manusia, kerana dalam perbicaraan kita ada cross examination, ya, dan untuk menentukan kebenaran sesuatu kenyataan tu. Jadi saya takkan gunakan DNA. Saya akan gunakan saksi, masuk dalam keadaan salah, angkat sumpah. Kalau tak nak mengangkat sumpah, maka dia terpaksa beri keterangan dalam tempat duduk dia di belakang, dan kita buat keputusan mengikut atur cara yang begitu. Itu saya ingat lebih adil pada orang yang melakukan kesalahan, yang mungkin kita kata melakukan kesalahan, dan orang yang menuduh. Terima kasih. ingat betul. Okey. Maknanya kalau ada undang-undang hudud dan telah dibawa ke dalam majlis fatwa, undang-undang itu akan dipakai oleh hakim. Hakim hanya menjatuhkan hukum berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada. Kalau dia nak ijtihad sendiri, cari DNA apa semua itu bukan kerja hakim. Hakim hanya menjatuhkan hukum. Silakan the young lady with tolong jelaskan nama, saya tak kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niti Hezrina daripada Cyberjaya. Yang Arif, saya ada 3 soalan di sini. Yang pertama, what is the actual definition of agama Islam, agama rasmi, and what is the punya terms of reference? Number 2, di manakah kedudukan hukum syara atau undang-undang hudud itu di sisi agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia? Yang ketiga, is there any act for non-Malays who is Muslim? Specific act for them. So, thank you. Non-Malay who are? Non-Malays who is Muslim. I will answer the third one. You said a non-Malay who is a Muslim.
but not a Muslim. Is that correct? The Malay, What is my statement? The A Chinese- non-Malay who is a non-Malay who is a Muslim. Chinese Muslim or Indian Muslim. Ada itu non-Muslim Chinese. Non-Malay, but they are Muslims. But Arab, Indian, Arab. the word Malay atau Melayu tu telah ada dalam perlembagaan dengan sendiri, dah ada, telah ditarifkan. Tapi orang bukan Melayu tidak boleh masuk Melayu, dia hanya boleh masuk Islam. Jadi bila dia masuk Islam, dia bukan maknanya dia orang Melayu. Ini kita mesti faham ni. Banyak orang kata aku dah masuk Islam, aku orang Melayu juga. Tak betul. Itu tak mengikut perlembagaan. Ya, ada lagi? Ada dua soalan. Yang pertama tadi, in terms of Islam as the Federation Agama Persekutuan, dia tanya apakah terms of reference yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Yang kedua, apakah dalam Islam agama persekutuan itu kita kena laksanakan hukum hudud? Is that right? Or anything else? Apakah kedudukan hukum undang-undang hudud dan hukum syarat itu Islam dalam agama Islam sebagai agama rasmi Malaysia? Dia agama resmi ke agama persekutuan? Tadi dah dijadi. Yalah, agama Islam tu dia tak sebut agama resmi, dia kata agama persekutuan. Jadi kita boleh andaikan sebagai agama resmi lah. Ya. Jadi soalan yang kedua tu tadi ialah tentang hudud. Tentang hudud, kalau Islam tu agama resmi. Kalau Islam agama resmi, apa dia hukuman dia? Hukuman dia tak mengikut hudud. Kalau kita membuat kesalahan yang dikatakan kesalahan hudud, maka kesalahan tu akan diadili oleh mahkamah, ialah mahkamah sivil atau mahkamah syariah, mengikut undang-undang atau akta undang-undang yang ada. Hakim tidak boleh membuat keputusan dia sendiri, walaupun dia mempunyai pengetahuan yang begitu canggih tentang syariah. Dia mesti, tuduhan tu mesti ada, melanggar seksyen berapa, apa dia peruntukkan. Begitu mahkamah kita berjalan, baik mahkamah sivil maupun mahkamah syariah. Ya. Okey, ini ada yang bertanya. Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey. Okey. The lady later. Siapa? Oh, dia give way. Okey, silakan. Ladies first. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang berbahagia Prof. Datuk, yang berbahagia Datuk Faiza. Sikit saja, saya Nik Salida daripada USIM. Kita melihat apabila kita bicarakan tentang kekebalan status Islam sebagai agama persekutuan dalam Federal Constitution, kita selalunya merujuk kepada artikel 3 sahaja. Tetapi diskusi pada hari ini nampaknya lebih luas, iaitu Datuk melihat 153, dan mungkin juga kita perlu melihat artikel 8, 11, 12, 121, 152 dan sebagainya. Cuma banyaknya kedudukan dalam Federal Constitution tentang Islam yang menunjukkan Islam itu kebal. Nampaknya Islam tidak kebal mengikut amalan. Jadi adakah ini disebabkan oleh ketidakcukupan undang-undang ataupun kerana faktor-faktor luar seperti politik, ekonomi, sosial dan sebagainya yang tidak disokong oleh undang-undang dalam sudut itu? Tetapi dari sudut status dia sudah cukup kuat. Saya cuma minta sedikit komen daripada yang bahagia Datuk. Kita ni bila disebut Islam agama persekutuan ataupun di Religions of the Federation, artinya agama Islam ni adalah satu agama yang amat kebal di dalam Malaysia ini. Jadi persoalan tadi tetapi yang kita tengok sekarang ni Islam tidak begitu kebal. Apa sebabnya? Salah satu sebabnya adakah kerana politik?
ataupun kerana hal-hal yang lain. Tidak kebal tu apakah tarifnya, dan kebal tu saya tak faham apa yang dimaksudkan kebal dan tak kebal. Yang saya fahamkan, Islam adalah agama persekutuan yang diperuntukkan dalam perlembagaan. Itu dia. Itu kebal tak kebal saya tak tahu. Dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang dia buat melanggar peruntukan dalam perlembagaan, maka mahkamah akan buat keputusan yang sewajarnya, ya, mengikut perlembagaan itu. Dan hakim pun dia tak boleh keluar daripada perlembagaan. Dia tak boleh membuat sesuatu keputusan yang dipikirkannya lebih adil daripada perlembagaan, kerana masing-masing, termasuk Majlis Raja-Raja Melayu, mesti tunduk dengan perlembagaan. Okey, terima kasih. Saya sebagai non-legal, non-law graduate, saya rasa tujuan perlembagaan ialah untuk melindungi, to protect Islam. Jadi sekarang ni apa saja yang dibuat atas nama Islam, masuk membelanjakan wang untuk agama, sekolah, universiti dan sebagainya, dan membelanja wang negara untuk tempat ibadat dan sebagainya, nobody can go to the court and challenge. Itu protection. Saya rasa lah, pada saya lah, sebagai bukan orang legal. Maknanya dalam hal ini sebab tu negara kita boleh melaksanakan Islam, termasuk yang disebut oleh yang Arif tadi, pergi kedai nak makan, tengok logo halal. Di lain tidak constitutional. Halal atau tak halal is not something to do with constitution. Saya di Saudi pun, pengalaman saya, tidak perlu ada halal. Pergi kedai kita makan, pergi pasar, supermarket kita boleh beli daging imported from Brazil or from anywhere in the world, kita beli. Tapi sini ada undang-undang halal, HDC dan sebagainya, dan lain-lain pun banyak tentang keuangan, perbankan dan lain-lain. Maknanya Islam agama resmi, agama persekutuan itu adalah protected by the constitution. Tidak ada orang yang boleh pergi cabar dalam mahkamah. Macam dia sebut tadi, yang Arif sebut dalam artikel tu, orang bukan Islam tidak boleh mempropagandakan Islam kepada orang Islam, mempropagandakan agama mereka kepada Islam. This one is protected by the law. Jadi maknanya undang-undang kita, sebab itu yang Arif sebut tadi, Malaysia adalah negara beragama dan Islam mempunyai status yang tinggi. Apa-apa pentafsirannya hendaklah ditafsirkan mengikut itu. Arif, saya tolong ini. Sebab saya bukan hakim. Hakim dia menjawab mesti berhati-hati. Saya boleh jadi lawyer pun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Arif, Faisaluddin bin Muhammad Yusuf. Saya seorang peguam di Mahkamah Sivil dan juga di Mahkamah Syariah. Soalan saya kisahkan dengan undang. Agama Islam ni nampaknya seperti tak dilindungi di bawah perkara 3 dan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh kakak senior saya sebelum tadi tu di universiti. Walaupun ianya nampak jelas, tetapi ada usaha-usaha oleh pihak-pihak yang bukan beragama Islam ataupun yang beragama Islam sendiri yang cuba nak menandingi ataupun nak mencabar kedudukan Islam di persekutuan dalam perlembagaan persekutuan. Jadi saya bertanya kepada yang Arif ni, mungkin yang Arif sebagai hakim tidak ada kuasa untuk menggubal dan sebagainya undang-undang, sebab itu adalah kuasa yang diberikan kepada pihak legislator sahaja. Cuma mengikut pandangan dan juga pengalaman yang Arif selama ini, apa cadangan yang terbaik yang boleh dicadangkan kepada pihak berkuasa supaya isu-isu berkenaan, sebagai contohnya Arif, nampak kecil, isu tu nampak kecil tetapi memberi kesan kepada kestabilan dan keharmonian rakyat Malaysia yang berbilang agama. Sebagai contoh, tukar agama. Bila meninggal dunia, siapa nak tuntut? Adakah jabatan agama Islam ataupun keluarga yang bukan beragama Islam nak dikebumikan di mana? Isu anak,
apabila berlaku perceraian, seorang masuk Islam sebagai contoh, jadi mahkamah mana yang akhirnya akan berdengar untuk kepentingan anak-anak ini? Mahkamah syariah ke mahkamah sivil? Jadi seolah-olah daripada dahulu sehinggalah ke hari ini, isu-isu ini tidak ada tidak ada jalan penyelesaian ataupun muktamad yang boleh memberikan rasa keselesaan bukan sahaja kepada umat Islam, tetapi kita kena hormati bahawa kita umat Islam di Malaysia ini pun duduk bersama-sama dengan yang bukan beragama Islam. Jadi kita kalau boleh, keputusan yang dibuat oleh pihak berkuasa ataupun apa sahaja tindakan yang diambil oleh pihak mahkamah, legislator dan eksekutif ini bukan sahaja nampak memenangi ataupun menjamin Islam itu, tetapi memberikan keamanan kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Jadi saya mohon kalau boleh Yang Arif Datuk berikan apa cadangan dari segi perundangan ke, perlunya dipinda undang-undang ke, ataupun perlu lagi penjelasan yang lebih mendalam, kempen dan sebagainya. Itu yang saya mohon daripada Yang Datuk sebagai seorang pelajar pada pagi ini. Terima kasih. Saya fikir tak perlu nak pindah apa-apa, kerana undang-undang yang dah ada pun dah cukup untuk menangani masalah yang ada. Kerana tidak ada apa-apa yang terpencil ya, yang boleh dibawa ke tengah. Kalau ada masalah yang besar tentang kaum keluarga dan sebagainya, ada mahkamahnya. Kita ada mahkamah syariah, kita ada mahkamah sivil, dan dua-duanya adalah bawah perlembagaan yang tertentu, dan dua-duanya membuat keputusan, dan keputusan itu hingga hari ini ya diikuti oleh semua pihak. Jadi tidak ada kesusahan tentang perkara-perkara yang timbul. Okay, terima kasih. Hijab saya. Tak apa, ada. Saya minta maaf, saya nak tambah sedikit saja. Kadang-kadang kita faham ya, pihak contoh yang bukan beragama Islam, dia tidak ada bidang kuasa untuk mengadu di mahkamah syariah. Pihak yang beragama Islam pula terikat dengan mahkamah syariah. Apabila mahkamah syariah mengeluarkan suatu perintah untuk yang beragama Islam, yang pihak yang tidak beragama Islam pergi ke mahkamah sivil nak dapatkan perintah di mahkamah sivil. Jadi akhirnya anak kecil sebagai contoh dalam perebutan hak anak kecil ini, jadi mahkamah mana yang perlu diikuti? Tidak. Boleh bagi contoh tak? Sebagai contoh kes-kes yang baru kita, kes-kes yang perebutan anak antara yang beragama Hindu dengan yang beragama Islam. Ya. Asalnya mahkamah syariah telah berikan hak jagaan kepada si ayah yang beragama Islam. Betul. Untuk menjaga anak yang kecil. Ya. Jadi si ibu dengan rasa tak puas hati, memang itu hak dia dalam undang-undang pun. Jadi dia pergi ke mahkamah sivil sampailah ke peringkat yang tertinggi, dan akhirnya dapat hak jagaan itu diberikan kepada si ibu. Jadi saya nampak dalam perkara ini ada satu percanggahan antara dua mahkamah. Saya faham itulah menarik dan kreatif, dan apa yang orang kata Malaysia ni sangat lain daripada negara Islam yang lain. Tapi kita perlu ada juga satu jalan penyelesaian terakhir, sebab kalau perkara ini tidak diselesaikan daripada peringkat asal sekarang ini, dan sementara Datuk ada warga-warga yang terlibat masa mendraftkan perlembagaan, semua ni masih ada. Apabila saya dah menjadi berumur 60-70, sukar untuk saya nak jelaskan kepada generasi yang baru, sebab saya tak mengalami perbincangan itu bersama-sama untuk mendraftkan perlembagaan dan sebagainya. Jadi kalau perkara itu tak diselesaikan peringkat ini, saya fikir pada 20 tahun, 30 tahun yang akan datang lagi membahaya keadaan ini. Wallahualam, mungkin itu salah pada pandangan saya. Terima kasih. Okay, Arif, ada something to add? Saya fikir tak ada masalah perkara tu. Perkara ni sekarang telah kerana kita ada dua sistem mahkamah syariah, mahkamah sivil. Ya. Jadi tiap-tiap mahkamah membuat keputusan. Kalau misalnya ada perceraian atau apa sebagainya, sama ada kita pergi ke mahkamah sivil atau kita pergi ke mahkamah syariah, mengikut bidang kuasa masing-masing. Okay, terima kasih. Non-law, ini lagi sekali hijab.
non-legal. Dia pergi ke Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah mentafsirkan undang bahawa seorang daripada parents boleh mengislamkan anak dia kalau dia masuk Islam. So the parent in singular form. Tapi apabila pergi ke Mahkamah Sivil, Mahkamah Sivil mentafsirkan parent itu macam parents, mana dua-dua belah anak boleh jadi Islam, iaitu kalau dipersetujui oleh ibu dan bapa. Saya ingat ya, betul tu. Tak bagi saya bercakap lah. Okay. Betul tak? Maknanya bila parents tu dibawa, artinya kedua-dua ibu dan bapa harus bersetuju anaknya masuk Islam. Tapi kes ni yang suami masuk Islam dan dia mengislamkan anak dia tanpa persetujuan ibunya, itu dianggap sudah melanggar undang-undang. Walaupun dalam English parent mana seorang, kalau parents barulah dua. Tapi Mahkamah Syariah buat tafsir satu, mana bapa dia Islam dah jadi Islam. Tapi sebab Mahkamah Sivil mengatakan ini pentafsiran yang tidak betul, dia sepatutnya parent itu dibaca dalam bentuk singular, tapi maknanya plural. Itu mana nak tambah? Silakan. Ini pun non-law lagi soal non-legal. Saya nak cakap banyak. Saya nak tanya soalan ya atau tidak. Ya, boleh tanya. Okey. Belum tanya soalan dia. Saya tak nak cakap banyak. Jawab ya atau tidak. Ya atau tidak. Okey. English, in the English language, there are singular and plural. Ya, kalau ada plural ada S je lah. Jadi sebab ada S tu parents, maknanya sama ada father atau mother. Jadi kita ni kena ikut lah, ikut kes apa dia tulis tu. Ada parents ke parent, itu saja. Tak apa, itu kita bincang kemudian. Saya nak rujuk kepada kes yang dibangkitkan oleh peguam tadi, iaitu Mahkamah Syariah telah memberi hak kepada satu pihak dan Mahkamah Sivil memberi hak kepada satu pihak lain. Kalau tak salah ingatan saya, tolong jawab ya atau tidak saja. Iaitu Mahkamah Syariah adalah kata pemutusnya. Dia hukum Mahkamah Syariah, keputusan yang dibuat Mahkamah Syariah mengatasi keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Sivil. Ya atau tidak? Pendapat itu tak betul. Mahkamah Syariah membuat keputusan dalam bidang kuasa dia saja, perkara-perkara yang dibawa dalam Mahkamah Syariah. Begitu juga Mahkamah Sivil. Tidak boleh Mahkamah Syariah memutuskan perkara yang dibawa Mahkamah Sivil. Begitu juga sebaliknya, Mahkamah Sivil tidak boleh membuat keputusan apa yang dibawa oleh Mahkamah Syariah. Masing-masing ada bidang kuasanya masing-masing. Betul, hakim tak boleh jawab ya atau tidak. Dia kena pergi explanation. Kalau jawab ya tidak tadi, macam mana yang mana satu? Tapi sebabnya kerana sekarang ini perundangan di antara undang-undang Mahkamah Syariah dan Sivil tidak diselaraskan. Artinya Mahkamah Syariah hanya untuk orang Islam, dia mengadu setakat itu, dan non-Muslim they have the right to go to the civil court. The civil court buat keputusan, itulah yang kena kepada non-Muslim. Sekarang ni dalam hal ini cadangan daripada peguam tadi, macam mana cara nak terang benda ni juga, okay? Macam mana cara kita menyelesaikan isu ni supaya the next generation tak confused. Sekarang ni dah confused. Ini orang bekas politik tapi sekarang sudah sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Najmi, daripada PWTC. Oh, PWTC. Tapi saya dekat PWTC. Oh, masa tu. Sorry, saya tengok dia orang letih ni, tak apa lah. Saya saja nak bagi ketawa banyak sikit. Silakan. Dr. Khairul. Mungkin ada beberapa perkara yang saya nak sebut. Cuma terlebih dahulu adalah lebih baik kita ingat tentang kehilangan MH370. Dan kita berdoa supaya dia selamat. Dan kalau dilihat bahawa dia bukan sahaja satu kehilangan tetapi satu permulaan kepada perkara yang lebih besar, minta dijauhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita lihat bahawa situasi politik dunia yang
berbagai-bagai pada hari ini boleh kita tafsirkan bahawa negara kita dalam ancaman yang sangat hebat sebenarnya. Jangan dengar spekulasi. Jadi tidak spekulasi. Kita berdoa supaya dijawabkan. Berdoa. Kalau spekulasi terutamanya apabila dikaitkan dengan politik. Ini bukan politik. Ini bukan politik. Bukan politik. Saya tidak pasal lagi, saya tengok dia duduk di PWTC. Saya tidak lagi menjadi ahli politik. Silakan. Okey, itu introduction. Ya. Soalannya ialah saya ingin menyambung beberapa daripada Datuk Manap, menyambung apa tu Dr. Serida dan sahabat saya peluang tadi itu. Satu yang dia kata tadi ialah maksudnya dia nak tanya Datuk Manap nak tanya mana satu supreme, mahkamah civil ke mahkamah syariah, sebab ini berlaku sampai berlakunya perang saudara kecil, apa itu pergaduhan antara orang-orang Melayu dan antara orang-orang India. Ini dah berlaku banyak tahun dan banyak kali berlaku. Disebabkan hadanah ataupun penjagaan anak-anak ini, Mahkamah Sivil memutuskan lain yang kontradik dengan keputusan Mahkamah Syariah. Jadi perkara ini tak selesai-selesai sampai hari ini, betul tak? Betul, selesai. Itu persoalannya. Kalau tidak ada jalan penyelesaian dan para pemikir orang bijaksana tak cuba nak menyelesaikannya, maka ia akan berterusan sampai bila-bila. Perkara kedua, tadi Datuk kata bahawa DNA tidaklah dikira sebagai saksi. Tapi dalam kes Saiful, air mani yang masuk dalam dubur Saiful itu nak disahkan sebagai air mani Anwar ialah dengan mengambil DNA daripada 3 perkara. Tuala apa? Good morning. Betul tak? Botol air minuman dan juga berus gigi yang Anwar guna dalam penjara. Dengan itu 3 hakim baru-baru ini memutuskan bahawa DNA Anwar itu sepadan dan Anwar dikira bersalah dalam kes melewat Saiful. Adakah dalam negara yang kita kata negara yang beragama Islam ataupun negara yang agamanya agama Islam yang kita letak tadi, bahawa ini adalah Islamik ataupun betul dari segi penghakimannya? Memang peruntuk, kalau Datuk kata tadi ikut peruntukan, tapi Islamik ke tak? Pelaksanaannya Islam ke tak? Ya. Okay. Ini akan ditanya oleh orang. Kemudian satu lagi ialah yang Datuk kata, yang soalan tadi, kalau seseorang yang beragama Islam, asalnya tidak Islam, dia bangsa lain, Cina ataupun India, memang keluarga dia kata kalau dia masuk Islam, ini dah masuk Melayu. Ya, ini dia masuk Melayu dulu, kata dulu termanya begitu. Tetapi tadi permulaan Datuk kata kalau seseorang Melayu keluar daripada Islam, dia bukan lagi menjadi Melayu dan dia boleh terlucut ke hak kewarganegaraan dia. Betul tak? Saya rasa saya dengar tu. Tetapi adakah adil bagi orang yang berbangsa lain pula yang masuk Islam, kemudian dia mengamalkan adat istiadat Melayu, pakai baju Melayu, cakap Melayu, berbudaya Melayu, isteri dia pun orang Melayu, anak dia tak tahu Melayu ke ataupun Cina ke, macam Ridwan T contohnya kan. Jadi adakah kita nak nafikan bahawa dia sekarang ni dia berada di antara tengah-tengah, Melayu ke tak Melayu? Jadi apa hak-hak contohnya? Adakah dengan dia beragama Islam, berbahasa Melayu, berbudaya Melayu, dia dah jadi Melayu? Faham tak? Terima kasih. Silakan tu. Ada sambil Arabic. Boleh. Mungkin Cakap Melayu ataupun English. Arabic. Arabic, okay. I can translate as moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Taufik من جاكيم. يعني أريد أن أتكلم بالعربية، يمكن لبعض أتكلم بالفصحى إن شاء الله. أنا أريد أن أركز على الأصل القضية، وهي قضية اعتبار الإسلام في الدستور الماليزي كدين اتحادي أو دين رسمي، بمعنى أنه دين رسمي.
هذه القضية قضية الإسلام في الدساتير العربية، في الدساتير في الدول الإسلامية كلها، ليست في دستور ماليزيا فقط، تعتبر قضية من القضايا المثارة محليا وعالميا. أولا بالنسبة لبعض الدول التي تضع الإسلام في الدستور كدين رسمي، ولكنه كالصورة على الجدار أو كالفريم على الجدار فقط للزينة ولا يطبق منه شيء. وبعض الدول وأعتقد منها ماليزيا تضع الإسلام في الدستور بنية تطبيقه ونية وضعه كقانون أعلى وتطبيقا لمقولة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أنا أريد أن أركز على نقطة، وهي نقطة من يضع الدستور. هل الدستور هو السبب في قوة الإسلام أم أن الإسلام هو السبب في قوة المسلمين وفي قوة الأمة الإسلامية؟ إذن بعض المسلمين يضعون الإسلام في دساتيرهم ولكن حالهم يرثى له. وبعض الدول وكثير من الدول الإسلامية تؤكد أقوى من ماليزيا على أن الإسلام هو الدين الرسمي، ولكن على الأرض وعلى الواقع لا نرى منه إلا القليل. هذه القضية ممكن أستمر؟ هذه القضية كانت السبب في المشكلة التي حدثت في المعضلة المصرية بسبب وضع الإسلام في الدستور، لأنهم قالوا أن الدستور كان ينص في السابق على أن الإسلام هو الدين الرسمي، ولكن أنا أقصد بهذا الذين يقولون غير المسلمين. قالوا أن الدستور نص فيه على أن الإسلام دين الدولة، ولكنه لم يطبق، ونحن نعرف أنه ولن يطبق. أما في عصر الإخوان فنحن نعرف أن الإسلام يوضع في الدستور للتطبيق، بمعنى أنه سيطبق فعلا. فهذا هو الفرق، وهذه هي القضية، هل للتطبيق أو للزينة؟ قليل تأثر قليلا. فأنا أريد أن أؤكد قبل الاستقلال الإسلام كان موجود، وكما تعرفون أنه تحت الاحتلال الإنجليزي في الهند في آسيا كان الاحتلال لم يستطع أن يلغي الإسلام بما في ذلك ماليزيا. الدستور المصري ينص على أن الإسلام دين الدولة، والأزهر هو المرجعية العليا للقضايا الإسلامية، ولكن خرج وزير الثقافة المصري بالأمس وقال أن فتوى الأزهر لا تلزمنا، وسنسمح بعرض فيلم يصور النبي نوح عليه السلام، وهذه أول مرة في مصر. الأزهر يمنع ظهور الأنبياء في الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والسينمائية، ولكن هذا الوزير قال طبقا للدستور سنسمح بعرض الفيلم، ولا يلزمنا رأي الأزهر ولا فتوى الأزهر. وأخيرا أريد أن أؤكد أن القضية الأساسية في الإسلام هي الأخلاق، والإسلام يقدم الأخلاق على القانون. وهناك مقولة للقانونيين يقولون أن القانون هو الحد الأدنى للأخلاق. طيب شكرا. خلاص لا تطول، يمنع اللجوء إلى القانون. لا تطول، أنا لا أستطيع الترجمة. Syukran. Allah sanafir. Jadi yang bertanya mengatakan bahawa kekuatan Islam itu adakah karena dia ada dalam perlembagaan ataupun Islam itu memang dah kuat. Sebab kalau mengikut perlembagaan katanya di Malaysia bukan hanya sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama resmi negara. Dalam dunia Arab pun banyak yang meletakkan Islam sebagai agama resmi. Tetapi
dua perkara. Pertama, adakah meletak Islam sebagai agama resmi untuk dilaksanakan, ataupun meletakkan Islam hanya sebagai perhiasan yang disebut di sini. Kebanyakan negara meletakkan Islam sebagai agama resmi tetapi hanya lip service, perhiasan semata-mata. Tetapi Malaysia dia memuji, sebab dia pun duduk di Malaysia. Islam di sini diletak sebagai agama persekutuan, agama resmi, diamalkan, dilaksanakan dan diqanunkan. Jadi saya beri jauh sikit daripada yang arif. Jadi artinya sekarang ini, mengikut pandangan beliau, bahawa di Mesir sendiri katanya dulu ni diletakkan Islam sebagai agama resmi dan fatwa yang dikeluarkan oleh Azhar adalah fatwa yang valid, yang harus dilaksanakan. Tetapi akhir-akhir ini Azhar pun tidak berkuasa. Saya ingatkan baru-baru ini ada ditunjukkan filem Nabi, digambarkan Nabi, mungkin Nabi Isa, Nabi Nuh ada dibuat filem. Kita sini tidak benarkan, tapi di Mesir dibenarkan berdasarkan kepada perlembagaan. Kalau perlembagaan tidak menyebut tentang perkara yang ini, mungkin berdasarkan human right seperti yang diperjuangkan oleh Komando. Jadi the question, soalan ni Dia dah susah. dia dah terang semua dah. Taklid, this is just comment. Cuma komennya dan dia memberi ulasan dan memberi pandangan. Tapi kita tidak masuk campur soal ikhwan muslimin. Disebut juga tentang ikhwan muslimin. Sebab kita tidak tahu apakah politik dalaman yang berlaku antara ikhwan muslimin dengan Sisi, ya, ketua askar itu. Jadi ini mungkin military intervention ataupun military kudeta. Jadi saya rasa itu kita serah kepada negara Mesir sendiri. Tapi saudara beruntung berada di Malaysia. Terima kasih banyak. Tak ada apa Datuk, cuma dia bagi komen dan dia bagi pandangan. Sebab pada saya Islam jadi kuat di Malaysia kerana ada perlembagaan. Kalau tak ada perlembagaan begitu. Betul? Betul. Ya, confirm. Islam di Malaysia menjadi kuat kerana perlembagaan melindungi dia, seperti saya sebut tadi. Soalan lain? Saya mau nanti tu saya nak tengok kalau ada orang lain. Tak ada lagi ya? Silakan Sohota, last question. Banyak peguam-peguam di sini, kenapa diam? Assalamualaikum, terima kasih Tuan Pengacara. Di negara kita Malaysia ini ialah kita kata negara demokrasi. Antara demokrasi kita itu ialah kebebasan bersuara. Jadi banyaklah suara-suara yang kadang-kadang kita kata pro and con. Jadi dengan sebab itu kadang-kadang kita seronok dengar dan kadang-kadang pun seronok dengar. Termasuklah misal kata kewibawaan hakim-hakim di waktu-waktu akhir ini dipertikaikan. Termasuklah kewibawaan agensi-agensi lain. Walaupun dalam undang-undang sebagaimana kita katakan tadi teguh, kuat, pelaksanaannya nahi kata bahasa undur ya. Pelaksanaannya zero. Soalannya misal kata salah satu soalan saja ialah kita tahu sama ada hadis Nabi ke tidak, dia katakan cek balik. Dia kata apa? Kalau tidak ada tiga orang hakim, dua akan masuk neraka, satu masuk syurga. Fahamlah pemaksudnya. Sejauh manakah hakim-hakim Muslim di Malaysia ini memahami konsep ini? Terima kasih. Terima kasih. Qadhi yang masuk neraka tu qadhiyan. Qadhi yang duduk di yan tu. Sebab Nabi sebut qadhin fil jannah wa qadhiyan fil nar. Seorang masuk syurga, dua masuk. Maaf saya nanti ada qadhi daripada yan sini kata tidak. Qadhiyan tu peluru habis dia nilai dua. Jadi apa komen itu? Dia pun tidak minta komen saya rasa. Bagi pandangan. Ya. Tapi di Malaysia ni Datuk Alif, kita mempunyai sistem demokrasi perundangan yang cukup. Kalau
dia dah exhausted semuanya, itu selesai. Tapi kalau dia pergi mahkamah magistrik, dia boleh pergi mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah tinggi dan mahkamah persekutuan. Kemudian kalau kesalahan jenayah, dia boleh pergi kepada agung. Soalan dia ada tadi tu. Ingat tak ada soal, tak ada jawapan. Sila. Sila kat sana mikrofon. Ada soalan tadi Tuan Musi, bukan tak ada jawapan. Soalannya? Soalan saya, sejauh manakah hakim-hakim Islam yang ada di Malaysia ini memahami konsep tadi 3-1 tadi? Sejauh mana? Kalau tidak, perlukah kita dakwakan mereka lagi? Oh ya. Tadi tak ada jawapan. Tak ada jawapan maksudnya Susah kita nak tahu orang tu faham setakat mana. jadi kalau tak ada jawapan, maksudnya halakah kita ini gagal lah. Minta maaf. Dekat DOD ya. Ya, Abdul Azmi. Satu soalan yang terakhir mungkin, sejauh mana apa yang telah termaktub dalam perlembagaan itu boleh terus termaktub ataupun dia akan boleh mengalami perubahan atau pemindaan? Saya ingat saudara terjawab. Cuba jawab. Sejauh mana? Saya nak hakim jawab. Nak hakim jawab. Saudara sebagai bekas ahli politik itu dah bersedia dengan jawapan, tapi nak hakim jawab. Tu sejauh mana penjaminan kita tentang perkara dalam perlembagaan tetap begitu sehingga dalam parlimen ada orang yang nak memindahnya dan pindahan tu dapat sokongan daripada kebanyakan ahli parlimen dan kemudian dijadikan undang di mahkamah lepas tu ke mahkamah di atas sekali, lepas tu hendaklah ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong. Selagi pindaan tu tidak ditangani oleh Pertuan Agong, dia bukan undang-undang. Dan dah ada contohnya ya, dulu di mana Pertuan Agong tidak menandatangani yang telah diluluskan oleh kedua-dua buah negara dan Dewan Rakyat, Dewan Negara, Dewan Rakyat, tapi pergi pada Agong, Agong simpan dia. Saya telah ada ingatan saya, apabila dibawa kepada Agong, Agong tidak tanda tangan. Selepas 30 hari, saya tolong betulkan maklumat saya. Selepas 30 hari, maka undang itu dengan sendiri yang terjadi. Itu dalam hal keuangan saja, finance. Keuangan. Kalau tidak, tak bolehlah bayar gaji tuan-tuan dan sekalian. Dalam finance saja, dalam 1 bulan tak ditandatangani oleh Agong, maka dikira dianggap telah ditandatangani dan diluluskan. Finance saja, ya, keuangan saja. Okey. Terima kasih Datuk Faizal. Datuk Faizal telah memberi gambaran yang amat jelas dan luas. Boleh kita menjadikan bahan ilmu pengetahuan hari ini. Tujuan halaqah ialah menuntut ilmu dan membicarakan secara bebas di antara dua belah pihak. Jadi saya rasa macam mana pun apabila disebut oleh Datuk Faizal tentang Agong, saya ingat salah satu sumpah yang di-Pertuan Agong ketika menerima jawatan ialah beta bersumpah untuk memelihara agama Islam. Artinya selagi kita ada Agong, selagi kita ada institusi raja, maka kedudukan perlembagaan dan agama akan terjamin, insya-Allah. Itu ya, Datuk ya. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Jazakallah khair. Dan Allah memberkati kehidupan Datuk Faizal sebagai Amir Halaqah yang kedua bagi kita pada hari ini. Sekian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah balik kepada DOD Datuk Osman Desa. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah HBI kita kali ini, kali yang kedua ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Benarnya HBI kita ni bukan ada berjaya atau gagal, tapi alhamdulillah kita dapat ilmu daripada halaqah ini. Bagi pihak majlis, saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Amir Halaqah kita kali ini. Sebelum tu saya persilakan yang berbahagia Tan Sri Presiden kita
yang dapat sama-sama kita pada tengah hari ini. Terima kasih banyak Tan Sri. Boleh main. Saya ingat saya nak minta Tan Sri untuk, saya ingat Tan Sri ada, Tan Sri kena bagi conclude sikit. Tak apa. Saya ingat dulu Tan Sri ada, kita nak dengar suara Tan Sri sikit berkenaan dengan halaqah ni. Sebab halaqah ni sebenarnya dimulakan siri pertama oleh Tan Sri sendiri, yang membicarakan tajuk orientalis. Ini siri HPI yang kedua. InsyaAllah tiap-tiap bulan akan ada siri-siri yang berikutnya. Saya nak silakan Tan Sri. Silakan Tan Sri. Semua dah nampak dah. Dia ada. Sekejap Tan Sri, silakan. Ambil berkat. Mana? Boleh minta izin daripada pengurusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi Datuk Faizal, yang saya terima kasih kerana sudi melapangkan masa ini untuk menjadi Amir Halaqah. That's our interviews for this session. Terima kasih pada moderator ini, Mr. Ismail Ibrahim dan tuan-tuan sekalian. Saya minta maaf sebab pagi ini saya ada berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri baru habis. Was just about to enter, tengok dah habis lah. Menerusi WhatsApp saya ikuti bincangan dengan agak panas juga dulu. Utamanya muli dengan undang-undang sivil dan syarak yang satu masa nanti hopefully insyaAllah akan terjawab dan terurai segala kekusutan yang saya fikir kekusutan ini sementara, kerana urusan ini sebenarnya secara kebetulan telah dimulakan urusan penyelesaiannya oleh Allahyarham Profesor Ahmad Ibrahim dahulu lagi. Ahmad Datuk Faizal masih ingat lagi, kerana ada banyak kontroversi di sekitar jurang perbezaan di antara undang-undang sivil dengan undang-undang syarak. Kalau kita boleh keluar dengan satu formula, saya fikir we are the first or among the first in the world to come up with something new as far as civil and syarak law. Dan saya minta maaf Datuk, saya bukan pakar dalam bidang ini, tapi banyak juga yang mengharapkan supaya Malaysia akan berakhir dengan satu undang-undang yang dikenal dengan nama Malaysian Law, dan ini boleh memudahkan kita menjadikan semua pihak menerima. Dulu law ni sebenarnya British pun mengikut, berpandu kepada undang-undang daripada France juga, kerana asal-usul undang-undang ini the word qanun, as far as I know, it comes from the word canon. Canon ni sebenarnya dia macam satu alat pengukur undang-undang. Jadi dan dalam bahasa Arab pun dipakai qanun, from the same root word. Qanun, canon, kemudian British pakai law lah. Kalau kita dapat keluar dengan satu undang-undang yang saya fikir mungkin saya tak boleh nak assume kata kerajaan terima, tapi mungkin boleh membantu kerajaan menyelesaikan gap di antara the so-called civil and syarak, dan tidak ada lagi memandang di antara mahkamah syarak dalam satu kategori dan mahkamah civil dalam satu kategori. Kadang-kadang ada masanya gap makin besar dan kadang-kadang boleh diperdekatkan, bergantung kepada personality of those involved in law. Jadi tokoh yang ada dengan kita hari ini sebenarnya seorang yang humble, yang saya tahu mungkin Profesor Ismail dah sebut tadi, tapi saya appreciate peranan dia daripada dulu lagi sewaktu saya di USIN dulu. Banyak peranan Datuk yang tak perlu saya urai, dan saya ingin mengumumkan di sini bahawa kita telah menawarkan kepada Datuk Faizal sebagai fellow utama bagi universiti ini. Jadi Datuk tak ada nanti
Timur bagi membantu memantapkan urusan kita bersama. Saya rasa itulah saja. I don't want to spoil your appetite. Lunchtime is up now, 10:10+1. Terima kasih kepada yang hadir. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih kepada moderator yang dalam senarai dia akan jadi Amir in the next round of meeting. Third Amir. Jadi those who sit on this chair will be known as Amir. So you are the Amir too for this session. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memohon kerjasama Tan Sri untuk menyampaikan penghargaan dan sijil kepada Amir Halaqah kita pada pagi ini. Silakan bagi Tan Sri. Terima kasih yang berbahagia Tan Sri. Dan sebenarnya kita ada 2 program lagi. Yang pertama, sebelum tu saya nak ucap terima kasih banyak bagi pihak Presiden dan warga UIM atas semua tetamu-tetamu yang hadir daripada pagi tadi sehinggalah sekarang ini. Pertama, saya bagi pihak Presiden dan warga menjemput semua yang hadir. Sebelum kita turun, sebelum kita naik ke tingkat 3 untuk menikmati jamuan makan tengah hari, kita jemput semua tetamu-tetamu singgah sekejap di bilik QLab, Quranic Laboratory, untuk melihat sedikit tayangan video dalam 7 minit. Lepas tu kita akan naik ke tingkat 3 untuk menikmati jamuan. Jadi saya persilakanlah semua tetamu. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tayangan percuma tu kena bayar. Tayangan percuma. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.